Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam kelas PDPR bersama Ustazah Amalina. Untuk hari ini, hari Selasa, 17 Ogos 2021. Okey, kita mulakan dengan subjek yang pertama, iaitu subjek Jawi dari jam 2 hingga 3 petang. Okey, minggu lepas kita tak PDPR sebab kita menyambut awal Muharram, cuti awal Muharram. Okey, jadi minggu kita dah rugi satu minggu sebenarnya. Okey. Untuk hari ini, sebelum tu Ustazah nak kamu semua sudah menyediakan seperti biasa buku IM Jawi mengikut pedoman umum ejaan Jawi yang kulit warna biru tu, dan juga kad IM Jawi yang ada muka depan dan juga muka belakang. Okey. Minggu lepas kita dah belajar. Okay, semua dah bersedia ya, dengan alat tulis sekali. Sambil-sambil tengok video, sambil-sambil tu tengok nota. Tengok nota yang kita akan belajar ni. Dan juga latihan yang kita akan buat nanti. Okey. Minggu lepas kita dah habis kata serapan bahasa Arab. Selama 5 minggu kita belajar kata serapan bahasa Arab. Okey. Sebelum tu Ustazah nak buat sedikit pembetulan saya tersilap tulis. Okey. Untuk untuk muka surat yang ke-23. Okey, bagi sesetengah kata umum lain, ejaannya ditambahkan huruf vokal. Maksudnya asal dia adalah batiniyah. Okey, batiniyah, batin. Jadi dia tambahkan vokal pada lepas ta tu. Niyah yang kedua ni, yah yang kedua ni adalah huruf konsonan, iaitu huruf konsonan sebab dia berbariskan. Okey, batiniyah. Okey. Bukan huruf mati, bukan huruf mat lah. Okey, untuk mesyuarat asal dia adalah mesyuarah. Mesyuarah. Okey, jadi dia tambahkan huruf vokal waw. Huruf vokal waw ni sahaja yang dia tambah. Warah, mesyuarat. Okey, apabila dijawikan mesyuarat. Okey, silap. Okey, mesyuarat. Mesyuarat. Okey, boleh. Itu untuk jadi dia tambahkan alif. Dia tambahkan alif pada selepas waw. Mesyuarat. Mesyuarat. Okey. Itu saja untuk pembetulan muka surat 23. Okey, hari ini kata terbitan. Kata terbitan ni kita dah belajar masa pemantau tengok hari tu. Okey, kita dah belajar kata terbitan imbuhan awalan. Okey, tengok pada kad dulu. Saya nak bagi tahu kata terbitan secara keseluruhan. Okey, kata terbitan adalah imbuhan. Okey, imbuhan awalan sahaja. Okey, imbuhan awalan sahaja. Okey, imbuhan awalan sahaja. Kemudian imbuhan akhiran. Okey, imbuhan awalan ada apa? Imbuhan awalan berterper, mengpeng, sekedi, tambah alif dan juga sekedi bertemu dengan konsonan. Okey, untuk akhiran pula, untuk akhiran iaitu akhiran an. Akhiran an. Okey, kemudian akhiran i. Kemudian akhiran i dan juga last sekali akhiran kan. 3 bentuk akhiran. Awalan, berterper, mengpeng dan sekedi. 3 tu awalan. Okey, akhiran pula ada 3. An, i dan kan. Okey. Kalau kan tu mudah sangat. Kalau yang susah sikit ikut apa dah? Kaedahnya an dengan i, dia kena ingat. Apabila akhir dia tu u bertemu dengan an, apa dia? Apabila akhir dia tu bertemu dengan o, apa dia? Apabila akhir dia tu bertemu dengan i, apa dia? Apabila akhir dia tu konsonan bertemu dengan an, apa dia? Apa yang dia kena buat? Okey.
Hari ini kita akan belajar berterper kita dah belajar hari tu. Yang minggu ni kita akan belajar meng dengan peng pula. Meng dan juga peng. Apa dia meng dengan peng? Contoh dia. Contoh dia adalah mengikut, penganjur, peng. Anjur asal dia anjur. Ni ikut asal dia. Meng peng ni ditulis mengikut bunyi suku kata, mengikut sebutan kita. Contohnya mengikut asal dia adalah ikut. Kita tak boleh gariskan kata asal. Kita terus tulis ikut sebutan kita. Ikut bunyi suku kata kita. Jadi bunyi suku katanya adalah mengikut. Jadi tulislah mengikut. Tu apabila imbuhan awalan. Tengok contoh. Saya nak bagi tahu. Yang ni kita dah belajar. Muka surat yang ke-26. Kata terbitan imbuhan awalan meng dengan peng. Meng dan juga peng. Meng dan juga peng. Yang pertama A ni. Dieja mengikut bunyi suku kata. Bunyi ni sebutan kita. Kalau kita bunyi tu mengikut, jadi kena tulis mengikut lah. Tapi untuk akhiran lain. Ni untuk awalan. Mengikut. Mengikut. Apa yang kena potong? I pepet. Ngi ada? Tak ada. Kut tak ada. Yang kena potong adalah I pepet dan juga A di tengah suku kata. Bukan di tengah kata. A di tengah suku kata. I pepet di tengah kata dan juga A di tengah suku kata. Jadi tulislah. M sama dengan mim, nga sama dengan nga, ng sama dengan nga, I sama dengan ya, K sama dengan kaf, U sama dengan waw dan juga last sekali T adalah sama dengan ta. Pengarah. Peng asal dia arah. Apabila meng dengan peng, jadi kena ikut sebutan lah, kena ikut bunyi. Pengarah. Pengarah. Jadi pe situ ada kena potong tak? Ada tak I pepet dan juga A di tengah suku kata? Ada juga. Ada tak I pepet dan juga A di tengah suku kata? A di tengah suku kata. Ada tak? Pe ada. Bunyi bunyi e. Nga tak ada. Rah ada. A di tengah suku kata. Nga ni bukan nga ni di akhir. Rah. Baru tu. Baru tu tulis pengarah. Ikut ni. Ikut yang kita padanan. Ikut padanan. Yang kedua ni B ni bagi bentuk dasar. Kalau bentuk asal dia kata serapan bahasa Arab. Yang tadi bahasa Melayu. Yang ni apabila kata dasar dia tu adalah bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif yang berbunyi I. Contoh iktiraf. Yang berbunyi I. Contoh iktiraf. Bunyi I ke? Iktiraf. Atau U. Atau U apa dia? Usul. Usul. Hendaklah dieja dengan huruf vokal ya. Ata untuk bunyi I. Dan waw untuk bunyi U. Contohnya apa? Mengiktiraf. Asal dia alif. Alif, ain, ta, ra, ya. Alif, ain, ta, ra, alif, fa. Iktiraf asal dia. Jadi mengiktiraf yang alif ni tukar kepada huruf ya. Alif tu tukar kepada huruf ya. Jadi mengiktiraf. Ni tak perlu ikut kata asal lah. Tak perlu ikut suku kata lah. Sebab apa? Sebab bahasa Arab. Bahasa Arab ni kena kekalkan ejaan dia. Jadi mengiktiraf. Kena potonglah sebab meng, peng mim nga. Mim nga saja.
I sini kena tukar kepada huruf ya. Mengiktiraf. Kena ingat kata asal bahasa Arab macam mana? Mengiktiraf. Okey, mengiktiraf. Okey, ni sama. Cuma alif ni tukar kepada huruf ya. Okey, sama juga mengusul. Mengusul. Ada asal dia usul. Asal dia usul. Okey, jadi alif bunyi u tu, bunyi u tu ditukar kepada huruf waw. Jadi mengusul. Ingat mengusul. Okey. Mengislamkan. Asal dia Islam. Jadi yang ni tukar kepada huruf ya. Kalau I sama dengan huruf ya. Kalau U sama dengan huruf waw. Ingat gitu. Jadi mengislamkan. 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 Okey, boleh. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, bagi bentuk dasar kata serapan Arab juga. Yang tadi bermula dengan huruf alif. Yang tadi bermula dengan huruf alif. Yang ni bermula dengan huruf ain. Hendaklah dikekalkan ejaan. Contoh, mengamalkan. Asal dia apa? Amal. Bermula dengan huruf apa? Ain. Jadi kena kekalkan. Okey, jadi masukkan juga amal. Kalau bahasa Arab kena kekalkan ejaan deh. Kalau bahasa Arab kena kekalkan ejaan. Okey. Mengamalkan. Okey, pengumuman. Asal dia apa? Ain, mim, waw, mim. Ain. Akibat. Asal dia ain, qaf, ya, ba, ta. Akibat. Akibat. Okey. Mengakibatkan. Akibat. Akibat mengakibatkan. Okey, mengakibatkan. Jadi apabila berjumpa dengan huruf ain, ain asal dia ain, jadi kenapa? Kena kekalkan ejaan. Okey, kena kekalkan ejaan. Boleh? Boleh. Akibat. Okey, jadi mengakibatkan. Mengakibatkan. Okey, hak ni pengumuman. Pengumuman. Okey. Yang yang terakhir. Kecuali perkataan bentuk dasar dia tu adil. Alam. Ain juga. Adil. Alam. Kerana mengikut sebutannya dalam bahasa Melayu. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya dalam bahasa Melayu tu dia bukan panggil pengadil. Bukan. Dia sebut pengadil. Okey. Contoh pengalaman. Asal dia amal kan. Pengalaman maksudnya alam. Okey, alam ni dalam bahasa Melayu dia apabila tambahkan meng dengan peng, okey, tambahkan meng dengan peng, dia jadi pengalaman. Bukan pengalaman. Tak. Yang tadi mengamalkan tu dia sebut mengamalkan bahasa Melayu. Pengumuman, mengakibatkan. Disebab bahasa Melayu dia sebut macam tu. Okay, tapi untuk adil dengan alam dan juga adil dan alam ni, dia dalam bahasa Melayu apabila tambahkan vokal meng dengan peng, dia jadi baca pengadil. Dia jadi baca pengalaman. Dia jadi baca mengalami. Okey. Sebab tu yang ni kita kena tulis ikut sebutan. Ikut sebutan. Okey. Apa dia ikut sebutan? Okey, contoh. Contoh. Pengadil asal dia adil kan? Asal dia adil. Okey, jadi
So dia adil. Jadi kena tulis pengadil dia sebab bahasa Melayu dia pengadil. Ni pengalaman. Dia alam. Pengalaman. Mengalami. Okey. Pengalaman mengalami. Okey, itu saja. Okey, jadi untuk itu saja untuk hari ini, iaitu kata imbuhan, imbuhan awalan meng dengan juga peng. Okey, imbuhan awalan meng dan peng. Okey, meng dan peng. Okey, meng dan peng. Meng dan juga peng. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Imbuhan awalan sekedi. Selepas dia adalah huruf alif dan juga selepas dia adalah konsonan. Okey, sekedi selepas dia adalah konsonan. Okey, itu saja untuk hari ini. Yang mana tak faham boleh PM Ustazah, boleh tanya. Itu saja. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa hantar tugasan yang diberi. Terima kasih. Assalamualaikum.